Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, as-siratal mustaqim, as-siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma dinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil muslimina wal muslimat ikhwana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rabbus samawati wal ard. Rabb yang maha menghidupkan dan Rabb yang maha mematikan segala yang hidup. Rabb yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak lain dan tidak bukan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia itu hanyalah untuk satu tujuan, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala salam dan selawat kepada junjungan besar, baginda yang teragung, baginda Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, baginda Khatimul Anbiya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, marilah sama-sama untuk kita memperbanyakkan akan selawat kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, apa kabar semua? Muslimat, apa kabar? Alhamdulillah.
Oh, ada. Itu muslimin muslimat pun ada, insya-Allah. Semuanya baik-baik. Semuanya Allah beri kesihatan. Semuanya Allah berikan nikmat. Semuanya Allah berikan kepada kita akan kehidupan selepas kita mati seketika malam tadi. Selepas kita mati sebentar tadi, muslimin dan muslimat, lalu Allah membangkitkan kita. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah mana kita mati malam tadi, Allah ahyana, Allah membangkitkan kita pada pagi ini. Allahu Akbar. Dah makan semua? Belum lagi. Kejap lagi kita makan. Jadi jangan balik dulu. Kejap lagi ada makanan ya. Ada ya? Pasti ada ya? Insya-Allah. Nasi lemak lontong ada tu. Jangan tinggalkan majlis. Kita makan dulu sebentar lagi. Sekarang ni kita isi pengisian hati rohani kita dulu. Sebentar lagi kita isi makanan fizikal, makanan kesihatan kita, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dihormati, yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengerusi ya, dan semua ahli jemaah Masjid Asy-Syakirin, Kampung Sempang, Belimang, Melaka. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Menhasyidup Orang Beriman pada muka surat yang ke-52. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, pada minggu yang lepas kita telah membahaskan tentang tajuk kelebihan solat. Allahu Akbar ya. Jadi solat itu wajib didirikan kepada setiap orang-orang Islam ya. Dikatakan perbezaan di antara orang yang kafir dengan orang yang Islam adalah dengan solatnya ya. Solat itu digambarkan seperti tiang agama kita. Solat itu telah difardukan kepada kita sejak pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tuntutan ini wajib dilaksanakan, yang mana tuntutan solat ini wajib didirikan seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah, dan dirikanlah solat. Dalam rukun Islam kita, bunyatul islami ala khamsin, terdirinya Islam itu di atas 5 perkara menurut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita naik saksi, kita meyakini, kita beriman bahawasanya tidak ada Tuhan yang disembah, tidak ada Rabb yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita beriman, kita menyaksikan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak lain dan tidak bukan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutuskan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai pesuruh Allah Subhanahu wa taala, kecualilah untuk memberi rahmah kepada kesekalian alam. Yang kedua, selepas syahadah kita wa iqamis shalah, dan dirikanlah solat. Muslimin muslimat rahimakumullah, selain daripada solat fardu yang kita dirikan sebentar tadi, seperti solat subuh berjemaah, nanti tengah hari solat fardu zuhur, sebelah petangnya solat fardu asar, sebelah maghribnya solat fardu maghrib, dan sebelah malamnya solat fardu isya. Kita tambah dengan solat-solat rawatib, qabliyah, ba'diyah, solat-solat sunat yang lain, solat sunat hajat, solat sunat qiyamul lail,
solat sunat witir, solat sunat tarawihnya pada bulan Ramadannya, solat sunat duhanya, solat sunat yang lain dan sebagainya, sebagai menampung akan pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, solat mempunyai rukun-rukun dia, arkanus solat. Solat yang kita dirikan, muslimin dan muslimat, wajib ada rukun-rukun dia. Kita mulakan dengan kita mengangkat wuduknya dengan sempurna. Yang kita bincangkan minggu lepas, yang mana Nabi SAW bersabda, man tawaddu'a nahwu wudi'i hadha thumma qama faraka'a raka'ataini la yuhaddithu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ini yang kadang-kadang yang kita sering lupakan, iaitu mendirikan solat. Sesiapa yang berwuduk seperti wudukku, iaitu seperti wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara sunat-sunat wuduknya hendaklah kita amalkan setiap hari ketika kita sedang mengangkat wuduk. Apakah dia sunat-sunat wuduk yang sering kita lupakan, yang kita bincangkan minggu lepas? Apabila kita beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, kita amalkan, muslimin dan muslimat, memasukkan air ke dalam hidung, iaitu apabila tangan kita letakkan air ke dalam ke dekat tangan kita memasukkan sedikit air ke dalam hidung, lalu Nabi SAW membuatnya 3 kali, kemudian dia menghembuskannya 3 kali, istinsyak dan istinsar, iaitu keluarkan air semula daripada rongga hidung kita. Kemudian bangun lalu menunaikan solat sunat 2 rakaat. Dalam hadis ini kata solat sunat 2 rakaat selepas berwuduk, kita namakan sebagai solat sunat wuduk. Banyak ganjaran dia, muslimin dan muslimat. Kenal tak Bilal bin Rabah, seorang hamba Habsyi seorang yang gelap, yang hitam dan sebagainya. Lalu Nabi berkata kepada beliau, wahai Bilal bin Rabah, aku mendengar akan tapak selipermu, tapak capalmu, tapak kasutmu di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah amalanmu wahai Bilal bin Rabah? Hanya aku amalkan ya Rasulullah solat sunat wudu. Allahu Akbar. Dengan asbab solat sunat yang kita dirikan, muslimin dan muslimat, ianya akan menjaminkan akan kita boleh tempah tempat kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah saya berpesan untuk diri saya dan diri tuan-tuan, kita sama amalkan solat sunat wuduk. Tidak kira waktu tuan-tuan, tidak kira kita angkat wuduk pukul berapa, kita solat sunat wuduk 2 rakaat, insya-Allah sama-sama untuk kita mengamalkannya. Solat mempunyai rukun-rukun yang wajib dan yang sunatnya yang tersendiri. Rohnya adalah niat, rohnya adalah niat. Yang kita bincangkan sekarang ini berkenaan dengan soal tasawuf, soal penyucian jiwa, soal penyucian hati kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila menurut orang-orang tokoh-tokoh salafus salih terdahulu, menurut ulama-ulama yang muktabar, menurut pakar-pakar ilmu tasawuf Islam, roh solat itu adalah niat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Niat kita, solat itu umpama dikatakan seperti sebatang tubuh kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana mungkin sebatang tubuh kita itu kita berdiri,
kita rukuknya, kita sujudnya dengan segala fa'li, rukun-rukun fa'linya, kemudian rukun-rukun kaulinya, perkataannya yang kita lafazkan, yang kita niatkan dan yang sebagainya, diibaratkan seperti sebatang tubuh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula dengan takbiratul ihramnya, sebelum takbirnya kita telah bersedia untuk menunaikan solat, kan? Niat kita, innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu dilakukan dengan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kadang-kadang sering kali untuk kita ni terlupa, kan? Apabila imam dah sebut sauf, kan, sauf, barulah kita, kadang-kadang kita ni barulah sepatutnya kita ni dah bersedia untuk solat berjemaah tu ketika mana Bilal dah iqamat, kan? Bila aqimus solah, bila dah kata imam kata aqimus solah, dirikan solat semua, kan? Dirikan solat, bangun semua. Bilal pun saf, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masih lagi duduk ketika itu, kan? Kita masih lagi dekat luar, kan? Kita masih lagi dekat tengah melepak dekat luar, kan? Apabila imam dah angkat takbir, barulah kita berlari-lari untuk pergi menunaikan berjemaah, kan? Sedangkan solat itu sebenarnya tuan-tuan memerlukan preparation, memerlukan persediaan sebelumnya, semasanya dan yang selepasnya, kan? Sebelumnya apa? Kita bersedia untuk menunaikan solat dengan berjemaah dan sebagainya, kan? Yakni kita bersedia dari sudut luarannya, sudut mentalnya, iaitu kita mengosongkan hati kita, tuan-tuan, kan? Kita kosongkan hati kita. Ni tidak. Bila kita nak solat, Allahu Akbar, baru dengar baca Al-Fatihah, surat doa iftitah, lepas tu Al-Fatihah, yang muslimatnya, aku lupa nak tutup gas tadi. Nampak? Lupa nak masak ni. Kan? Dia dah mula teringat. Yang musliminnya, Allahu Akbar, aku ni tadi dah dia dah mula berfikir bukan-bukan. Dia lupa, dia fikirlah macam-macam. Syaitan ni dia merasuk kita, tuan-tuan, kan? Orang kata dekat masjid mana ada syaitan. Padahal dekat masjid ni, tuan-tuan, beribu-ribunya syaitan kita ada dalam masjid ni. Kan? Kalau tidak, kenapa kita solat main-main? Kalau syaitan tak ada, kenapa kita solat tu tidak sah dan sebagainya? Dalam masjid pun, tuan-tuan, ada syaitan yang mengganggu kita waktu kita solat, kan? Dalam masjid pun ada syaitan ganggu kita solat, apatah lagi kita berada di luar rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagilah macam-macam syaitan yang ganggu kita, kan? Syaitan ganggu kita dekat luar, kan? Syaitan hasut kita dan sebagainya. Muslimin dan muslimat, rohnya adalah niat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Persediaan, preparation kita sebelum solat, kan? Bilal pun bangun, dah iqamah, imam kata qimus solah, dirikan solat semua, bangun, kan? Bilal pun bangun. Sampaikan apabila Nabi SAW menyuruh akan Bilal bin Rabah ketika itu, ya Bilal, arihni bis solah, rehatkanlah aku, kita semua ni dengan bersolat, kan? Dia mengarahkan Bilal, Bilal, arihni bis solah, bangun Bilal, bangun, kita dirikan solat, rehatkan aku dengan solat, rehatkan kami semua dengan solat. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lalu Bilal pun bangun, iqamah dan sebagainya. Ketika mana itu semua dah bersedia untuk menunaikan solat, dah berdiri tegak dah,
kan? Dah tak ada nak goyang sana goyang sini, dah tak ada nak matikan handphone dan sebagainya, dah tak ada nak betulkan kain dan sebagainya. Hanya menunggu imam mengangkat takbiratul ihram, kemudian semua jemaah ikut bersama-sama dengan imam. Allahu Akbar. Tidak ada main-main sebelum solat. Tidak ada apa perkara yang dia nak buat kecuali tunggu sang imam untuk mengangkat takbir, lalu mereka ikut bersama-sama dengan imam. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, ikhlas, khusyuk dan hadir hati ketika solat. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, khusyuk dalam solat kan perkara yang paling dipertikaikan, perkara yang menjadi isu persoalan. Bagaimana nak khusyuk dalam solat, bagaimana kita ingin mendapatkan perasaan khusyuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, bagaimana kita nak khusyuk kalau tengah solat handphone kita berbunyi? Kan? Bagaimana kita ingin khusyuk kalau kita tengah solat, tempat solat kita pun tidak sempurna, kan? Bagaimana kita nak khusyuk sedangkan kita solat depan televisyen, depan TV, kan? Anak tengok TV, kan? Isteri tengok drama TV, kan? Anak main game, yang si kecil pula menangis, yang si bapa pula, si suami nak solat. Macam mana nak bersolat dalam keadaan yang tidak tenang, yang tidak sempurna dan sebagainya. Muslimin dan muslimat, sebab itu kan, bila kita nak solat ni, kita kena bersedia, yang kita bincangkan tadi, kena bersedia, kan? Yang lelakinya bersegera untuk pergi menunaikan salat dekat surau, dekat musalla, dekat masjid dan sebagainya, bersegera untuk menyahut firman Allah Subhanahu wa taala, kan? Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Mereka ni bersegera, kan? Seperti mana tadi tuan imam kita baca surah Jumaah, kan? Orang-orang beriman itu apabila dipanggil panggilan yang paling penting, kan? Panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dipanggil Allah Maha Besar, dipuji, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan lafaz syahadahnya, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian dijawab asyhadu anna Muhammad, seterusnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salat, marilah kita solat, kan? Apabila Bilal panggil, mari kita solat, ketika itu kita sibuk lagi dengan pekerjaan kita, kan? Jual beli kita, kan? Kita sibuk dengan perniagaan kita, kita sibuk dengan bermacam-macam hal-hal luar kita, kita sibuk dengan hal-hal keduniaan kita, kita sibuk dengan macam-macam. Macam mana kita nak solat dengan khusyuk? Macam mana kita nak solat dengan tenang dan tenteram, sedangkan fikiran kita, kita punya fikiran kita bila mana angkat takbir, mulalah masuk bermacam-macam perkara, ingat itu, ingat ini, ingat kerja, dah lambat, kan? Belum lagi imam, kan, dia berdoa, dia berzikirnya, dia baca surahnya, yang si makmum ni pula, si jemaah ni pula kelang kabut nak tinggalkan jemaah, kelang kabut lepas solat, imam berzikir, dia dah sibuk keluar meninggalkan solat dia. Itu yang dinamakan persediaan selepas solat, tuan-tuan. Bila kita dah bagi salam, solat itu dimulakan dengan takbiratul ihram dan kita akhiri dengan memberi salam. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi,
Imam mula astaghfirullahalazim, kita dah bangun, dah cabut lagi. Dah cabut lagi. Sebab nak sibuk kerja hal dunia pula. Kan? Solat tak sampai 5 minit baru kita nak berzikir, baru kita nak wirid, dah kelang kabut kita nak lari. Kita tengok waktu bila? Waktu solat Jumaat. Kan? Imam habis bagi salamnya, berdesuk semua orang. Dengan start motornya, dengan start keretanya, mula meninggalkan jemaah. Kan? Apa salahnya tuan-tuan, muslimin dan muslimat? Saya berpesan pada diri saya dan diri tuan-tuan, lepas habis solat tu tunggulah kejap, relax dulu. Relax dulu, kan? Kita relax dulu. Nama pun Ar-Rihani bis solat. Rehatkan kami, rehatkan saya ya Bilal dengan solat. Kan? Sedangkan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, mintalah, mohonlah petunjuk, mohonlah bantuan daripada Allah. Lagi-lagi kita ni sekarang kan, muslimin dan muslimat, dalam keadaan negeri negara kita dalam keadaan yang berpenyakit ini, bervirus ini, corona ini, kita banyakkan solat. Sebab Allah kata, mintalah doa, mintalah hajat, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salat. Mintalah hajat tuan-tuan, mintalah doa dengan bersabar dan solat. Kan? Dengan solat. Tetapi kita pada hari ini minta maaf tuan-tuan, makin negara dilanda virus, makin negara dilanda coronavirus ini, makin kita lupa untuk pergi ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin kita lupa akan solat-solat kita. Kita sibuk bekerja, sibuk duduk dan sebagainya, kita lupa untuk mendirikan solat. Dulu Allah dah bagi masa kepada kita hampir 4 bulan. Bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6. Sewaktu tempoh PKP yang diperketat PKP kan, kita duduk rumah, Allah bagi masa kepada kita bersama ahli keluarga. Kita jadi imam, kita jadi Bilal kan. Yang si lelakinya jangan malu nak jadi imam kan. Kan? Jangan malu yang lelaki jadi imam. Ini yang kadang-kadang kan kita titik beratkan. Kan, waktu nak nikah dulu, engkau lah muda-muda nak nikah kan, so jadi imam tak boleh. Kan, lepas ni kita di peringkat Jabatan Agama nanti nak perkenalkan satu kursus, khusus imam kepada bakal-bakal pengantin, baru jadi imam kan. Ini tidak. Bila balik kampung, si menantunya lelaki kan, so mak mertuanya suruh solat, jadi imam, tak apalah mak, bagi ayah dulu. Bagi ayah mertua. Patutnya kau menantu tunjukkan kehebatan kau menantu kau kan. Tunjukkan kan, awak tu baca sedap, tarik tarak kan, macam-macam kan. Dia jadi imam. Barulah mak mertua suka pada kita, barulah ayah mertua suka sayang kepada menantunya. Ini bila ayah menantu, ayah mertua sudah jadi imam, Lan jadi imam. Ayah imam, ayah lebih tua. Ada kata ayah lebih tua. Pandai dia bagi hukum fiqh. Bagi orang yang lebih tua, orang yang lebih tua, orang yang lebih hafazannya jadi imam. Kan, awak tu muda lagi, jadilah imam. Ayah ni dah kaki dah sakit, kan, baca dah terangkak-rangkak, awak lah muda jadi imam. Si menantunya ni baru kahwin, baru semalam kahwin, hari Jumaat kahwin, nikah malam tadi, hari ni nak sanding dia lagi ni. Contohnya kan, dia pun jadi imam isyak malam tadi, imam maghrib. Baca, dia tariknya.
baca Al-Fatihah, oh sedapnya. Kan? Ya, pernah terjadi ni tuan-tuan. Ini kisah betul ni. Kan, lepas dia baca surah Fatihah, wajib kan? La solata liman la yaqra'u bil Fatihati surah. Tidak ada solat kalau tidak baca surah pembukaan surah, iaitu surah Al-Fatihah. Jadi dia pun baca walamdallin. Oh sedap. Oh yang ayahnya pula menantu, ayah mentua, oi sedap menantu aku baca jadi imam. Oi sedap jadi imam. Oh dia dah imam kepada anak perempuanku. Wah, kau imam aku. Oh, kau sedap sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba ta. Oh, kau baca alif ba ta. Kan? Pernah terjadi ni tuan-tuan. Wah, si bapa mentua dia pun sama. Ui, sedap baca alif ba ta dia tu. Wah, menantunya maklum baru khatam Iqra 6. Baru khatam buku Iqra 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Wah, yang mak mentuanya duduk belakang. Sedap menantuku baca. Kan? Lalu dia pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Lepas waktu makan, mak mentua cakap, Lan, sedap kau baca surah tadi. Semua ni masuk air tuan-tuan. Kan? Dia baca alif bata dalam solat. Kan? Dia baca alif bata. Jadi muslimin dan muslimat, lepas ni kita nak syorkan kan kepada bakal pengantin kan, kita nak buat kursus. Sebab itu tuan-tuan, sekarang ni syarat nak kahwin, nikah, dia kena ada sijil kursus perkahwinan. Kalau tak buat kursus, Allah tak tahu tuan-tuan. Imam nak nikahkan dia, tanya dulu senang tuan-tuan. Sekarang ni dah susah sikit nak kahwin. Kahwin pun susah kan? Bukan susah, jangan terasa terbeban wahai orang muda, wahai bakal-bakal pengantin. Kan? Yang nak memudah, itulah ilmu untuk kita bawa dalam alam perkahwinan kita. Imam tanya rukun nikah apa, rukun solat apa, baca ayat kursi, baca niat mandi wajib, baca tak tahu. Apa macam mana kau nak mandi wajib nanti? Kan? Macam-macam dia tanya. Apa niat dan sebagainya, dia tak tahu. Sebab itu tuan-tuan, bermula sejak beberapa tahun lepas, kita mewajibkan semua bakal pengantin pergi kursus kahwin 2 hari 1 hari kan. Sabtu pergi, Ahad pun pergi, petang dapat sijil kan. Tapi sijil tu tuan-tuan kena amalkan kan. Jangan balik je, aku dah berjaya dapat sijil kahwin kan. Kalau dekat Johor, dia ada saringan HIV kan, dia uji air kencing dan sebagainya. Tak silap saya, Melaka belum buat lagi kan. Dia uji dengan saringan HIV. Takut-takut bakal suami, bakal menantu kita positif dadah kan. Sekarang ni takut satu lagi, positif coronavirus. Kan, takut positif coronavirus. Muslimin dan muslimat, sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah kan, kalau kita sebagai ibu bapa ni, carilah kan anak-anak ataupun bakal menantu kita yang boleh mendirikan solat kan, yang pandai dari sudut agamanya. Kan Nabi dah kata, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kamu nak kawinkan anak kamu, nak pilih pasangan, jangan pilih 5: kecantikannya, hartanya, ilmu dan sebagainya. Tapi Nabi kata carilah yang ada iman, yang ada ilmunya kan, yang boleh membawa pasangannya menuju ke alam perkahwinan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilihlah orang yang ada pegangan agama, yang ada ilmu agama kan. Jangan tangkap muat saja ni tuan-tuan kan. Jangan kita tangkap muat sahaja. Asalkan dia suka, anak kita suka,
kita pun setuju nak kahwinkan dia, kan? Kita selidiki dulu, siasat dulu, kan? Sebelum kahwin, dia baik dengan kita. Rupanya selepas kahwin, dia tak pandai solat, kan? Dia tak pandai mengaji Quran. Jadi bagaimana nak membimbing anak-anak kita? Bagaimana kita yang selama ini dah berikan ilmu agama kepada anak kita, selepas berkahwin dengan pasangannya, lupa, jadi lalai, hanyut dengan harta dan yang sebagainya, kan? Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan juga hadir hati di dalam solat, kan? Kita khusyuk, kita menghadirkan hati kita di dalam solat kita, ya. Jangan kita berfikir bukan-bukan, janganlah kita macam-macam ketika kita nak solat, kan? Hadir hatinya maksudnya apa? Okey, nanti kita bincangkan pada muka surat yang ke-53 nanti. Solat merangkumi zikir-zikir dia, kan? Solat itu ada zikir dia, kan? Ada juga munajat dan fa'li dia, kauli dia. Rukun fa'li apa dia? Rukun kauli ni perkataan lafaz suratul Fatihah, kan? Apa rukun fa'linya? Sujud, rokoknya, angkat takbirnya, kan? Dia ada merangkumi. Kan, solat ada rukun qaulinya, fi'linya, zikir, tuan-tuan. Kan, zikir dalam solat ada zikir, ada. Dan kita subhanallah, subhanallah, subhanallah tu apa? Yang kita baca dalam rukuk, subhanarabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian kita baca waktu kita sujud, subhanallah. Macam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah dah kata, muslimin dan muslimat, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Kan? Bahawasanya orang-orang yang senantiasa ingat akan Allah, yang sentiasa berzikrullah, hati-hati dia menjadi tenang. Sebab itu tuan-tuan, Nabi dah kata dah, Allah dah kata dah, solat ni akan tenangkan hidup kita. Kan? Orang dulu zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, para tabi'in, mereka ini apabila ditimpa musibah, mereka solat. Kan? Mereka akan solat, mereka sabar dan solat. Kan? Allazina iza asabatu musibah, apabila mereka ini ditimpa dengan sebarang ujian, sebarang musibah, sebarang bentuk penyakit, taun, kemarau yang panjang, penyakit kulit dan sebagainya, mereka ini akan sabar. Sabar dengan cara mereka ini bersolat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan angkat wudu, mereka solat hajat 2 rakaat. Apabila hujan tak turun berbulan-bulan, bertahun-tahun lamanya, apa yang Nabi ajar kepada para sahabat, kepada kita angkat air sembahyang, kita solat sunat istisqa, memohon hujan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajar berpuasa, kan? Allazina iza asabatu musibah qalu inna lillah, lalu mereka ini akan berkata inna lillah, semua sesungguhnya ujian ini, kemarau ini, penyakit ini, virus corona ini datangnya daripada siapa, tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala. Orang kita mula membuat spekulasi, virus ini daripada negara China, daripada Wuhan, daripada China, kan? Virus ini sengaja dicipta dan sebagainya. Itu antara maklumat lah. Tapi yang pada hakikatnya semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu inna lillah, mereka ini akan berkata sesungguhnya semua datang daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya juga penyakit corona ini akan ditarik balik, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kena solat, kan? Kita kena solat.
Waktu dulu PKP kan, tim viral kan, orang update status dekat Instagram, dekat Facebook, dekat YouTube, buat video. Waktu PKP duduk rumah update status, bilalah nak solat berjemaah lagi, rindu dekat masjid. Kan, dah 3 bulan tak pergi masjid, dah 3 bulan tak berjemaah dekat surau, update status. Kan, marah kerajaan. Bila masjid nak buka, bila ni surau nak buka. Tapi bila dah buka, batang hidung kau pun aku tak nampak. Kan, marah ni. Kan, marah sebab waktu PKP lu kau lah bising nak solat berjemaah, nak ngaji Quran, nak dengar kuliah sebagainya. Tapi bila masjid dah buka, berapa ramai yang solat? Kan, berapa ramai yang berjemaah dekat masjid? Berapa ramai yang pergi ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala? Kan? Sebab itulah penyakit ini makin lama makin bertambah, tuan-tuan. Sebab Allah dah kata, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Tuan-tuan, kita kadang-kadang lupa bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Kan? Kita hadapi musibah ini, tuan-tuan, dengan tenang, tuan-tuan. Jangan kita buat berita-berita palsu, jangan kita fitnah sana sini, jangan kita bergaduh sana sini, jangan kita berpecah belah, tuan-tuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah kata jangan kita berpecah belah, wa la tafarraqu, jangan berpecah. Kan, iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubihim fa asbahtum bi ni'mati ketika mana Allah telah memberi nikmat kepada kita, Allah selamatkan kita, kita dah mula lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah tak solat berjemaah, kita dah jarang pergi rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah mula lupa untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama untuk kita memperbetulkan niat kita semula. Sama-sama kita setting balik, kita installkan antivirus dalam diri kita dulu, tuan-tuan. Marilah sama-sama kita installkan antivirus dalam diri kita. Bagaimana? Dengan solat, dengan sabar, dengan berusaha, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha untuk mencegah jangkitan jangkitan virus corona ini. Sama-sama kita semua berusaha, kita senantiasa solat, hajat kepada Allah Subhanahu. Kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam doa kita, dalam sujud terakhir kita, dalam qiyamul lail kita, dalam tahajud kita, selitkan doa sedikit. Ya Allah, jauhkan kita, Allahumma inna na'udzubika minal jahdil bala wa syamatatil a'da. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dikembalikan hidup kita seperti sedia kala, seperti Allah Subhanahu Wa Taala memberi nikmat kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ingat pesanan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita ditimpa musibah ni, tuan-tuan, kita diberi ujian ni, maksudnya ada something wrong, ada something wrong somewhere. Kan, ada sedikit kesilapan kita, sedikit kesalahan kita kepada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Marilah kita kembali mengaji Quran setiap hari, tuan-tuan. Marilah kita mengaji Al-Quran. Kita sama-sama penuhkan, imarahkan rumah tempat tinggal kita dengan alunan bacaan Al-Quran. Kita baca Quran bukan setakat pasang CD, MP3, video Al-Quran, tapi kita sendiri tak baca Al-Quran. Apa gunanya? Kan? Itu TV yang baca, MP3 yang baca, video, radio yang baca, tapi kita sendiri tidak baca. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat, marilah
Kita sama-sama berdoa agar kita, ahli keluarga kita, ibu dan ayah kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita, saudara mara kita, ahli qaryah kita ini, negara kita ini, negeri kita ini diberikan maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berdoa agar semoga virus ini dapat dikembalikan. Allah menarik balik virus ini. Semoga dengan itu kita dapat beramal, kita dapat beribadah dengan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua digolongkan di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapat syafaatul uzma di hari padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua diberikan nikmat kesihatan, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang wajib kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambah rezeki kita. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan kepada orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azab Allah itu pasti akan menanti kepada dia. Allahu akbar. Na'udzubillah. Muslimin dan muslimat, semoga kita diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga diri kita diberikan nikmat kesihatan yang baik. Amin. Semoga kita semua mendapat keberkatan hidup fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Semoga segala urusan-urusan kita hari ini, hari esok dan seterusnya, segala urusan-urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk saya mohon kemaafan, saya mohon keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bertemu lagi pada minggu hadapan pada muka surat yang sama, muka surat yang ke-52 insya-Allah. Sama-sama kita mentadabbur, sama-sama kita mengkaji kitab, kita mengkaji Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan para syuhada, di kalangan orang-orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyana bil iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan yang beriman. Wa amisna bil iman. Matikanlah kami dalam keadaan beriman. Wa dakhilna jannata ma'al iman. Dan masukkanlah kami ke dalam syurga Engkau ya Allah dengan rahmat-Mu, dengan keimanan kepada Engkau ya Allah. Allahu ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, Kau tetapkanlah hati-hati kami ini ya Allah. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati kami, Kau tetapkanlah hati kami ini berada di jalan Engkau ya Allah, untuk melaksanakan, untuk mentaati segala perintah Engkau ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan redha syurga Engkau ya Allah, dan jauhkanlah kami daripada azab neraka Engkau ya Allah. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah dosa mereka ya Allah. Rahmatilah mereka ya Allah. Kasihanilah kedua ibu bapa kami ini ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami, menyayangi kami, menjaga kami sewaktu kami kecil ya Allah.
Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab kubur Engkau ya Allah. Wa na'udzubika min azabi jahannam. Jauhkanlah kami daripada azab neraka jahannam ya Allah. Wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Jauhkanlah kami daripada segala bentuk fitnah, segala bentuk macam fitnah orang yang hidup dan selepas kematian ya Allah. Dan jauhkanlah kami wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Dan jauhkanlah kami daripada fitnah al-masih dajjal ya Allah. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Ya Allah, bantulah kami ya Allah. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Ya Allah, bantulah Islam ini ya Allah. Bantulah orang-orang Islam ya Allah. Fi kulli makan, pada setiap tempat ya Allah. Fi kulli zaman, pada setiap waktu ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin fi kulli makan, fi kulli zaman ya Allah, wa khususan fi biladina Malaysia ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah. Kuatkanlah kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah, terutamanya dalam negara Malaysia ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna ja'alna minan naji'in. Allahumma inna ja'alna minan naji'in. Allahumma inna ja'alna minan naji'in. Ya Allah, jadikanlah kami daripada golongan-golongan orang-orang yang berjaya ya Allah, fid dunya wal akhirah, di dunia ini ya Allah, dan juga berjaya di hari akhirat nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami keseronokan hidup, kebahagiaan hidup, keamanan hidup, kesejahteraan hidup di atas muka bumi ini, di dunia ini ya Allah. Dan juga keseronokan hidup dan juga kebahagiaan hidup di hari akhirat nanti ya Allah. Dan jauhkanlah kami wa qina adzabannar, jauhkanlah kami daripada azab neraka Engkau ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma sur Islam wal muslimin. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah daripada bencana malapetaka ya Allah. Bantulah kami ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah daripada wabak penyakit ya Allah, terutamanya wabak coronavirus ini ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala
ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wa ilal liqa wa ma'as salamah. Sehingga kita bertemu lagi, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan, memberikan perlindungan, memberikan kesejahteraan kepada kita insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.